RAS sebenarnya Regulating Aquaculture System. Jadi kita nak biasa anda dengar kita cakap mengenai itulah kita anak mana baju ubi jalan tangki. Sistem kata tapisan lah yang ulang alik. Dia tapis. Biasanya kalau kita tengok dalam sistem akuarium biasa, kalau anda tahu akuarium biasa, anda kena bayang. Akuarium pump akan berada dalam akuarium cermin tu. Pump akan ada pada akuarium. Sedut air ke atas dan ada penapis di bahagian atas. Penapis di bahagian atas dan air terjun terus ke bahagian bawah, masuk terus ke akuarium. Apa yang ditapis adalah secara sistem akuarium biasa, akuarium rumah yang kecil tu adalah tapis sisa najis sahaja. Sisa najis. Kena ingat sisa najis. Dia tak tapis apa-apa pun. Okay, tapi dalam RAS, sistem itu berkembang menggunakan pecahan filter. Minimum filternya dipakai 3. Ada yang pakai sampai 5, tapi memadai sampai 3 lah untuk di rumah. 3 pun cukup. Untuk di rumah pakai 3. Nanti kita tengok view RAS punya sistem. Okay, yang ini sistem baru lah kita jadi. Okay, saya nak bagi makan ikan. Okay, nak menunjukkan bahawa semua sistem saya ikannya itu. Ini antara salah satu sistem saya lah, set saya. Ini sistem dia, lapisan dia, sama aja sistem dia. Kita bagi makan ikan. Bagi anda tengok lah. Okay, itu satu sistem, satu set. Oh, tu nampak kan? Kita bagi sebelah sana. Okay, tengok sedang mengejar-ngejar ikan. Yang ini saya letak di bahagian bawah. Okay, dalam sistem RAS ataupun senang sistem ternakan ikan di rumah lah. Saya buat simple aja. Sistem ternakan ikan di rumah. Sebab kita ternak di rumah. Tapi sebenarnya sistem ni adalah sistem bersifat komersial. Sifat komersial lah. Masuk ke rumah tu, saya nak fokus anda buat kat rumah dulu. Cuba dah bersedia untuk laksanakan secara komersial, silakan. Sebab sistem ni sebenarnya adalah sistem ternakan ikan komersial. Di luar negara, peringkat global memang inilah pasang sistem dia. Cuma memang orang kata di peringkat awal, kos permulaan pelaburan untuk set up sistem ni memang agak tinggi. Tapi di segi maintenance ataupun yang kemasa panjangnya penyelenggaraan paling mudah lah. Paling mudah. Okay, kita tengok first round. Okay, kita view sistem. Kalau ada soalan tu tanya. Okay, tu komen supaya saya tu boleh jawab berdasarkan soalan anda. Kita view pada pagi ni. Okey, dalam sistem tangkap ikan tadi anda tengok ikan saya dia kan. Antara tu semua set saya bina memang menggunakan sistem RAS. Mesti ada tangki ternakan. Tangki ternakan ni terpulang pada anda lah. Saiz nanti kita cerita kemudian. Okay, tangki ternakan saya menggunakan tangki poli hitam, poli tank sebab ini senang pergi awal pun ada. Dan juga dalam sistem tank ni yang sistem ni saya pakai 2 tank lah. 2 tank sebab saya target yang ini untuk 200 ekor ikan. Satu tank 100 ekor. Okey. Dan komponen seterusnya adalah sistem penapisan lah, filter. Kita panggil filter, mechanical filter. Dia ada 3 tong yang saya pasang ni 3 tong. Tangki pertama, tong pertama, tong kedua dan tong ketiga. Okey, itu secara umum. Okey, bagaimana cara filter ni berfungsi? Waalaikumsalam, Cik Haji. Okey. Sistem filter ni berfungsi. Kita macam ni. Dia bermula daripada tangki lah. Tangki. Ni.
kita nak tapis sebenarnya sisa ikan daripada tangki. Kalau nak tengok tadi, tanpa saya view sekejap lagi semula. Pergi ke site yang ada ikan. Sebab ikan saya tu ada hampir dekat 2 tahun. 2 tahun lah. Okay, sistem yang dibina ni bermula daripada tangki ikan lah. Kita nak tapis adalah sisa najis ikan. Sisa najis ikan ni kalau nak tengok akan terapung. Ada yang terapung, ada yang berada dalam berkitar-kitar dalam air. Okay, jadi kita kena collect sisa najis tu secara filter lah. Sebab kita bila kita buat sistem, kalau boleh kita nak ternak aja. Biar sistem penapis yang berfungsi untuk menapis sisa-sisa dan sebagainya. Okey, sistem RAS, sistem tanakan ikan di rumah ni dengan perapisan 3 filter ataupun mechanical filter. Kita nak tapis tadi yang saya beritahu sisa najis ikan dalam tong ni. Okey, cara dia collect, kita akan pasang SLO solid waste ni. Kena masuk bawah sikit. Solid waste kalau nak tengok ni, sebenarnya di bahagian bawah ni dia berbentuk T T sebenarnya boleh pusing boleh pusing. Tengok macam ada dua dia berbentuk T. Ada satu corong di bahagian bawah untuk collect sisa najis daripada bawah. Sebenarnya kita akan collect air perapisan ni daripada bawah, bukan daripada atas. Atas ni sebagai pelepasan pressure, memberi tekanan kepada sistem dia nak tolak air ni, aliran air. Okey, sisa akan di-collect oleh daripada bawah sana, akan mengalir ke pipe ini dan keluar sini lah. Keluar sini dan keluar sini, sebab dua tangki saya buat join lah. Dan terus masuk kepada tangki pertama. Kita tengok tangki pertama. Okey, tangki pertama adanya 3 barang lah. Pos sebelum ni, anda tengok pos sebelum ni, iaitu barang pertama kita letak raga, barang kedua saya letak Japanese pen, dan barang ketiga adalah biofilter. Ni biofilter. Kalau pos yang sebelum ni mana saya tunjuk satu-satu dalam tangki pertama ni. Okay, seperti mana yang saya tunjuk video tadi dekat set yang dah harikan tu. Sisa najis akan ditapis di sinilah. Ditapis pada tong pertama, iaitu dipanggil tong swirl filter. Swirl filter. Tong ni semua DIY. Kalau anda tengok bentuk tong ni, tong adalah tong sampah. Sebenarnya terpulang pada anda nak guna tong mana. Nak guna tong biru pun boleh. Saya guna tong sampah. Okay, kita DIY. Semua ni set ada DIY. Belum ada set komersial di Malaysia untuk pemasangan RAS. Jadi kebanyakan kita DIY. Jadi dalam set ni, tong pertama, tong filter pertama iaitu swirl filter, air daripada tangki masuk sini, ditapis oleh 3 filter. Ada orang tambah lagi, terpulang pada anda. Saya memadai cukup 3 tapisan. Ada orang letak batu, ada orang letak bayuring dan sebagainya dalam ni. Okey, dan akhirnya mengalir ke atas lah. Sebab dia okey, dalam sistem RAS dia bersifat graviti. Macam mana air mengalir daripada tangki ikan ke sini, ialah graviti. Itu sebab tu dia ada pengukuran pressure. Semua ni saya ukur ni. Daripada kita collect air dari atas tu, naik atas ke sini, dia adalah pressure. Pressure memberi tekanan untuk air mengalir. Ya, pressure daripada atas, air menolak, mengalir dan masuk sini. Dan sini pun ada pressure. Kalau anda perhatikan ni, paras air dalam tangki tong filter ni sama dengan tangki ikan. Paras dia sama. Sebab inilah pressure dia. Dan bila dah habis pressure di sini, akan limpah masuk pada corong untuk menghantar air yang ditapis. Air ditapis tapi sebenarnya masih ada sisa-sisa halus, akan mengalir ke tangki tong kedua, iaitu tong biofilter. Okey, kita pergi ke tong biofilter. Pergi masuk sini. Okey, di sini dia sebenarnya bukan terus masuk sini ya. Saya buat design yang ini, kali ini saya buat design, saya sambung straight.
termostrate, tapi saya pasang, boleh tengok ke bawah. Saya pasang pipe. Bila saya pasang elbow ni, saya pasang pipe sampai ke dasar. Sampai ke dasar supaya air daripada tangki pertama, tong pertama, tong mekanik spill filter masuk ke sini, dia turun ke bawah dulu. Turun ke bawah sebab tangki ni namanya tangki tong, bukan tangki tong ataupun penapis biofilter. Biofilter ni maksudnya dalam ni kita biak bakteria. Biak bakteria biofilter. Dan di dalam ni juga saya buat perumah lah. Saya letak perumah untuk bakteria. Antara perumah yang telah saya letak adalah ini. Ini adalah bioring sebagai perumah. Okey. Dan juga K1. Bakteria yang saya letak adalah Lactobacillus. Yang ini saya letak Lactobacillus, set lain saya letak E4. Okey, soalan. Okey, boleh ada pembiakan jentik-jentik. Pembiakan jentik-jentik. Kalau anda perhati, sistem ni sebenarnya sistem air bergerak. Okey, sistem air bergerak. Selama saya pakai ni, tiada sebarang masalah jentik-jentik. Kerana jentik-jentik tak suka pada air bergerak. Air bertakung dia suka. Yang ini sebenarnya masih saya belum selesai. Satu lagi set, iaitu kena masuk dalam tong filter dan biofilter ni kita masukkan air bubble. Sebab set ni saya baru tengah running, lepas tu tak ada ikan lagi kena masuk air bubble. Nanti saya tunjuk set-set lain, semua ada air bubble untuk memastikan air ni macam ni berkocak. Satu berkocak, satu lagi air bubble diperlukan kerana kita nak masukkan oksigen untuk mengaktifkan bakteria. Bakteria ni perlukan oksigen. Bakteria yang kita perangkap dekat bawah tadi, iaitu bioring, perlukan oksigen. Okey, nanti saya tunjuk keadaan yang nyamuk tu. Sebab ada orang keliru dengan ada satu dia panggil nampak macam nyamuk tapi dia bukan nyamuk. Nanti saya tunjuk. Okey. Boleh Okey, kita terus. Dalam biofilter ni tujuannya adalah untuk menguraikan. Bakteria ni tujuannya menguraikan sisa-sisa najis, terutama sekali yang halus dan juga dalam kandungan air tu. Yang itu adanya, kalau anda tahu di sifat pelepasan sisa najis ni, dia bersifat amonia. Inilah sebenarnya dalam tong inilah, tong biofilter ni adalah mempunyai peranan yang penting, iaitu kita nak menukarkan bakteria akan menukarkan amonia kepada nitrit kepada nitrat. Okey. Sebab kalau amonia tinggi dalam air, sebab tu kalau biasa peternak ikan, tak kisahlah peternak apa dia kata, kita tengok ikan yang mati dan sebagainya. Bila kita test amonia ni melebihi daripada 4 ppm tinggi. Sebenarnya 8 ppm. 8 ppm tu memang lemas lah. Ikan boleh lemas di dalam air disebabkan oleh kerana yang pertama kandungan amonia yang tinggi, dan kedua kandungan kadar oksigen terlarut rendah. Ketiga, pH air kurang daripada 6.5 ataupun lebih daripada 8.5. Kita nak 6.0 hingga 8.0 tu cantik pH air. Jadi itulah faktor-faktor menyebabkan ikan mati. Cuma saya nak beritahu ikan mati yang ini, bab ni adalah amonia. Jadi biofilter dia akan menukarkan amonia kepada nitrit kepada nitrat. Jadi secara tak langsung bila kita pump balik ni daripada biofilter, dia masuk balik kepada tangki sump filter. Bila masuk pada tong sump filter, di sinilah adanya pump. Sebab ada orang tanya saya, kat mana nak letak pump? Di sini hanya satu pump je. Kita pakai satu pump. Kalau anda tengok kadar aliran air laju, sebab saya menggunakan 50 mm pipe PVC. Okey. Aliran air yang kembali ni sebenarnya air dah bersih. Kita tengok balik nanti yang dekat set sana. Air dah bersih. Dan di sinilah kita letak pump. Pump yang saya pakai yang ini untuk memadai, yang ini untuk 40 watt. Saya pakai satu pump je. Dan pump ini akan mengalir air bersih yang bebas daripada amonia, tinggi kandungan nitrat, kepada masuk balik kepada tangki tangki ternakan. Itu je. Sebenarnya itu sahaja sistem RAS.